Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nurul. Okey, hari ini kita akan belajar topik integration ataupun pengkameran, dan subtopik yang pertama adalah indefinite integral ataupun kameran tak tentu. Okey, sebelum tu dengan Cikgu Nurul kita mesti berpegang kepada 4 hashtag penting saya, iaitu hashtag yang pertama yang penting adalah sayang ADMAT. Hashtag sayang ADMAT. Itu yang penting tau. Okey, kalau kita nak berjaya dalam ADMAT kita mesti sayang topik itu. Topik pula mata pelajaran matematik tambahan. Dan yang kedua adalah hashtag ADMAT is my passion. Okay. Yang ketiga, hashtag ADMAT senang aja. Okay. Tak ada benda yang susah, semua senang. Yang penting positif, senang. Pasti boleh. Dan yang terakhir, don't give up. Okay. Jadi jom kita belajar subtopik indefinite integral ataupun kameran tak tentu. Jom. Bye. Okey adik-adik, kita kan nak masuk topik integration ataupun pengkameran. Sebelum tu cikgu nak terangkan tentang tajuk yang kita pernah belajar waktu tingkatan 4, iaitu differentiation ataupun pembezaan. Sebab pengkameran dengan pembezaan ni dia macam adik-beradik. Okey, kita refresh balik. Contoh, saya ada bagi satu persamaan kuadratik. Okey, kalau kita nak differentiate ataupun kita nak bezakan persamaan ni, kita akan buat dy dx. Okay, ingat dy dx, di mana kita punya indeks berkurang 1. Jadi x kuasa 2, okey, 2 pergi ke depan akan jadi 2x. Jadi 2 tolak 1, okey, tambah, okey, bila ni kuasa 1 darab 4 tinggal 4. Jadi x habis. 3 pula tak ada, kosong sebab dia tak ada x. Jadi kita dapatlah dy dx sama dengan 2x tambah 4. Ini sahaja. Okey. Jadi adik-adik, macam mana cikgu nak terangkan kenapa kita panggil differentiation dengan integration ni seperti adik-beradik? Sebab proses daripada y nak ke dy dx ini kita panggil pembezaan. Pembezaan. Okey, tetapi integrate pula ataupun kameran pula daripada proses dy dx ni nak pergi semula kepada bentuk y. Yang ini kita panggil kameran. Kameran ataupun integrate. Okey, jadi cikgu harapkan sebelum cikgu masuk dalam topik integrate, kamu akan fahamlah apa perbezaan ataupun persamaan di antara differentiation dengan integration. Okey, jom kita sambung seterusnya. Okey, sebelum kamu nonton video saya ni, pastikan kamu memang dah set minda kamu di mana matematik ni memang senang je, tak susah. Okey. Integral of a constant ataupun saya panggil integrate lah. Integrate tu maksudnya kita kamerkan. Okey, jadi ini adalah tanda kameran ataupun tanda integrate. Macam ni ya. Ini tanda integrate. Okey, ataupun tanda kamer. Okey, macam mana? Okey, kita nak integrate x kuasa 5. Integrate tu integrate kuasa x kuasa 5 tu maksud kita integrate dia respect to x, maksudnya x berubah. Okey, macam mana x berubah? Okey, di mana x indeks akan bertambah 1. Okey, lepas tu hasil tambah indeks tu dibawa ke bawah jadi penyebut, jadi pecahan 6. Lepas tu kita tambah c. Okey, c itu adalah constant atau pemalang. Okey, jadi kita ringkaskanlah terus di mana x 6/6 tambah c. Okey, bila kamu dah faham konsep, bila kita integrate sesuatu algebrik tu ataupun sebutan, maksudnya indeks dia bertambah 1. Okey, indeks dia bertambah 1. Okey, soalan nombor 2, bila dah power kan, tak perlulah kita nak tunjuk tambah 1 tu. Kita buat yang macam ni. 4x, ingat integrate indeks bertambah 1. Jadi 4 lah. Per 4 mesti tambah c.
C itu adalah pemala seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi bila dapat pecahan, okey, kalau boleh kita ringkaskan, kita ringkaskan. Okey, simplify kita punya fraction di mana kita akan dapat X kuasa 4 tambah C. Okey, senang kan? Okey. Konsep integrate ni maksudnya X punya indeks berubah kalau respect to X lah. X tu berubah di mana indeksnya bertambah 1. Okey, contoh nombor 3 ni. Nombor 3 ni tak ada X. Okey, kita ingat konsep adalah X bertambah 1. Jadi, daripada tak ada X, adalah X 1. Okey, tambah C. Okey, macam tu. Okey, soalan nombor 4. Okey, ingat. Integrate ni macam differentiate juga. Kita tak boleh terus integrate sekiranya X tu berada di penyebut kalau bentuk pecahan. Jadi kita kena hilangkan penyebut tu dulu. Okey, kita ingat hukum indeks. Hukum indeks maksudnya bila X ni dibawa ke atas, jadi X kuasa negatif 4. Okey, jadi tak ada penyebut. Okey, bila X dah duduk kat atas, baru kita integrate. Integrate konsep tetap sama di mana indeks bertambah 1. Ini negatif ni hati-hati tau. Negatif 4 tambah 1. Itu maksudnya. Okey. Negatif 4 tambah 1 and then tambah C. Okey. Jadi kita akan dapat 12 X negatif 3 per negatif 3 tambah C. Okey. So, ini pecahan kita boleh simplify ya. 12 bahagi negatif 3 kita akan dapat negatif 4. Kan? Jadi kita akan dapat negatif 4 X kuasa negatif 3 tambah C. Okey. Jadi jangan lupa, kalaulah X kita indeksnya negatif, kita positifkan. Barulah lengkap. Bawa turun bawah balik. X kuasa 3 tambah C. Tada! Okey. Seterusnya, ini contoh yang simple saya bagi. Macam mana pula contoh yang seterusnya? Soalan nombor 5. Okey, apabila saya gabungkan 3 term. Tadi satu term. Ini saya gabungkan sekali 3 term. Okey, jangan kita takut pula. Okey, sebab benda ni senang gila. Kita buat satu persatu. Okey, 12x kuasa 2. Okey, 12x3 per 3. Okey, ingat. Lepas tu sebenarnya x ni sebenarnya ini ada 1. Maksudnya tambah 8x2 per 2. Okey. 1 ni tak ada x kan? Maksudnya negatif 1x. Okey, jangan lupa letak tambah C iaitu constant atau pemala. Jadi dekat sini kita boleh ringkaskan. Okey, simplify 4. Sini pun boleh simplify 4 juga. Okey. Jadi kita akan dapat 4x kuasa 3 tambah 4x kuasa 2. Negatif 1 dengan x ni negatif x tambah C. Tada! Siapa cakap AddMath susah? Senang gila. Okey. Okey, so seterusnya nombor 6. Okey, nombor 6. Okey, hati-hati sikit nombor 6 ni. Okey, bila ada bracket macam ni kita kena kembangkan, expand. Okey. Jangan lupa expand macam mana. Okey. X kuasa 2 tambah 4x tolak 2x tolak 8. Okey, jangan lupa tau sebab ini asas ni untuk kembangkan ni. Okey, yang kita darab satu persatu tu. Okey, mana tahu lupa pula dah lama cuti. Okey. Jadi kita simplify. Masih ada tanda integrate ya. Kita belum integrate lagi. Okey, kita simplify dulu. Okey, tambah 2x tolak 8. Okey, bila kita dah simplify, dah tak boleh ringkaskan lagi, baru kita integrate. Okey, di mana x3 per 3 tambah 2x. Okey, jangan lupa sini sebenarnya kuasa 1. Jadi kita akan jadi 2 per 2 tolak bila tak ada x tambah x tambah c. Mudah kan? Okey, jadi dekat sini kita boleh simplify. Habis 2
Okey. Jadi X kuasa 3/3 tambah X kuasa 2 tolak 8X tambah C. Tada! Okey. Senang kan? Siapa cakap susah? Okey. Jadi bila kamu dah buat, okey, kalau kamu dapat, tahniah. Simple saja. Yang penting asas ni kamu kena tahu, expand untuk kembangkan. Okey, integrate untuk contoh nombor 7. Okey, untuk nombor 7 macam ni kita kena pecahkan dulu pecahan dia tahu. Tanda integrate tetap ada. Kita pecahkan macam ni. Kita akan ada dua pecahan. Okey, lepas tu kita boleh simplify. Ni tinggal X. X kuasa 2 tu kita bawa naik atas, akan jadi negatif 2. Okey, lepas tu baru kita integrate. Bila integrate akan jadi X2 tambah C. Okey, ni hati-hati tau, dekat sini selalu berlaku kesilapan. Okey, negatif bahagi negatif kita akan dapat positif. Okey, begini jawapan dia. Okey, contoh nombor 8. Okey, contoh nombor 8. Bracket. Okey, bracket hati-hati, bracket berbeza. Okey. Kita integrate dia. Index akan bertambah. Indeks untuk bracket akan bertambah 1. Lepas tu bawa indeks tu pergi bawah. Lepas tu kita darabkan dengan hasil beza di sini. Kita bezakan. Okey, bezakan 2x akan jadi 2, positif 5 bezakan jadi kosong. Okey, tambah C. Jadi jawapan akhir adalah okey, tada. Ini ya working step untuk bracket. Berbeza sikit. Okey, working step yang seterusnya untuk contoh nombor 9. Contoh nombor 9 ni dia ada bracket. Bracket tu berbeza tau. Okey, bracket kita tidak boleh integrate kalau dia berada di bawah ataupun denominator, kita kena bawa naik atas. Bila naik atas masih lagi ada tanda integrate. Okey, negatif 2 Okey, hukum indeks Okey, lepas ni baru kita integrate. Cara dia begini. Okey, 4 X tolak 3, negatif 2 jadi negatif 1. Kita bawa negatif 1 tu ke bawah. Lepas tu yang ini kita bezakan. Bezakan. Di mana X tu sebenarnya kalau tak ada nombor maksudnya 1, jadi 1. Negatif 3 bezakan kosong. Okey, lepas tu tambah C. Okey, 4. Okey, lepas tu kita simplifykan dia. Negatif 4. Kita positifkan kita punya indeks bawa pergi bawah. Okey. Okey, ini contoh nombor 9. Okey, contoh nombor 10. Okey, tetap sama juga. Bracket kita boleh kat bawah, kita tetap naik atas. Bila naik atas tanda integrate masih ada. Kuasa negatif 4/2. Okey, bila bracket dah naik atas, baru kita differentiate. Negatif 3. Negatif 3 pergi bawah. Ini 2 yang asal. Lepas tu, kita differentiate dalam bracket akan jadi 1. 1 Okey, tambah C. Jadi kita akan dapat 15. Okay, ini kita boleh simplify lagi. Dapat kita positifkan bracket. Okay, tada. Okay, inilah caranya. Okay, sekarang kita nak mencari constant. Okay, kadang kamu jumpa soalan macam ni tau. Okay, constant tu maksudnya kita nak cari nilai C lah. Pemalah Okay, dia dah bagi dah. Okay, dy dx sama dengan negatif 6x tambah 4. Maksudnya kita nak cari okay, soalan dia nak cari y. Okay, apabila x diberi. Okay, apa-apa pun caranya kita perlu integrate dahulu function ni. Okay, kita integrate di mana bila kita integrate dy dx kita dapat y tau. Okay, kita integrate negatif 6x tambah 4. Bila kita integrate dia, kita akan dapat y.
Y sama dengan negatif 6X. Lupa ini sebenarnya kuasa 1, takut kamu lupa. Saya buat kuasa 2 per 2 tambah, bila tak ada X akan dapat 1X tambah C. Okey, ini kita boleh simplify. Okey, di mana Y sama dengan negatif 3X square tambah 4X tambah C. Okey, sekarang kita nak cari C dahulu. Okey, dia bagi maklumat yang pertama dekat sini. Okey, di mana Y5X3. Jadi kita gantikan dulu. Bila Y5 kita 3 kuasa 2 tambah, kita gantikan tau, substitute 3 tu dalam X. Okey, saya ringkaskan 5 7 tambah 12 tambah C. Okey, 5 sama dengan negatif 14 tambah C. Jadi kita akan dapat 5 tambah 14 sama dengan C. Kita akan dapat 19 lah. Okey, 19. Jadi okey, saya buat kat sebelah ni. Okey, bila kamu dapat nilai C, kita salin balik persamaan ni. Salin balik persamaan ni. Salin balik persamaan ni. Y sama dengan negatif 3X square tambah 4X tambah C. Dah dapat 19. Selesai. Okey, ini kita berjaya mencari nilai C. Dan pada masa yang sama, kamu berjaya ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, jadi ini baru sampai separuh jalan. Jadi sekarang soalan dia nak tanya, apakah nilai Y apabila X sama dengan 5? Okey, ini pula. Jadi kita dah ada persamaan yang lengkap, gantikan. Okey, when X equal 5 and then substitute the X value. Okey, negative 3. Okey, betul saya gantikan. Okey, okey, dan seterusnya kamu dapat jawapan X. Okey, kamu cuba carilah. Okey, selesai. Okey, begitulah contoh kita nak mencari nilai Y apabila X diberi, dan begitu juga caranya untuk mencari nilai C atau constant. Okey, yang terakhir sekali untuk topik subtopik indefinite integral ataupun kemahiran tak tentu adalah equation of the curve. Kadang-kadang soalan dia bagi gradient function. Okey, dia bagi gradient function, lepas tu melalui titik A dan dia suruh cari persamaan curve. Okey, saya saja nak terangkan. Okey, kita ada curve. Okey, contohlah ada satu garisan yang menyentuh satu curve pada satu titik contact point ataupun saya letak A lah. Okey, so dekat sini dia bagi gradient. Gradient tu selalunya adalah dy dx lah. Kita guna cara dia, dy dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x. Sekarang kita nak tahu apakah persamaan curve ni, equation curve. Kita tak tahu. Okey, jadi ingat equation curve mesti y sama dengan bla 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 bla. Jadi dy dx ni, okey, kita integrate lah. Okey, apa-apa pun mesti kita kena integrate. Di mana okey, saya integrate gradient function 3x kuasa 2 tolak 6x. Okey, bila kita integrate mesti kita akan dapat y 3x3 per 3. Okey, tengok saya integrate. Jangan lupa
tambah C. Okay. Mana yang boleh simplify, kita simplify. Okay, selesai. Tapi persamaan curve tak lengkap sebab kita tak tahu C. Jadi macam mana nak cari C? Okey, dia dah bagi dah koordinat pada titik persilangan ni. A sama dengan 1, -12. Okey, untuk pengetahuan kamu, ini sebenarnya adalah X dan Y. Jadi kita gantikan ya. Saya buat kat sebelah ni. Okey, kita replace. Di mana Y kita -12. X kita 1 kuasa 3. Okay, kita replace. Jadi C kita berjaya dapat -10. Tulis balik kita punya persamaan. Tada! Inilah persamaan of the curve. Okay, equation of the curve. Selesai. Okay, senang sahaja. Maksudnya yang ini kita pastikan kita gantikan dia nilai C. Ini tak lengkap. Bila dah gantikan nilai C, baru lengkap. Okay, jadi siapa kata ADMAT susah kan? Jadi yang pertama, jangan lupa tau, dengan Cikgu Nurul, kamu kena ingat 4 benda yang penting di mana kita mesti sayang ADMAT. #sayang ADMAT. Okay, kenapa sayang? Okay, bila dah sayang, ADMAT is my passion. Okay, kita dah jadi passion terhadap ADMAT tu. Okay, bila dah passion, mesti kita selalu buat latihan. Okay, jadi ADMAT tu jadi senang. Okay, #ADMAT senang je. Dan last sekali yang penting, don't give up. Okay. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Okey, jangan bergantung sepenuhnya dalam kelas saya ni sebab saya tidaklah menyentuh keseluruhan. Saya hanya menyentuh sikit-sikit supaya untuk membuka minda kamu, untuk membuka idea kamu untuk belajar lebih dalam topik ini. Tapi sebelum tu jangan lupa, ini kita punya nadi matematik tambahan tingkatan 5. Jangan lupa kita berpegang dengan buku teks. Buatlah latihan dalam buku teks ini. Dan yang terakhir sekali, cikgu nak minta maaf lah sekiranya kalau ada cikgu terbuat kesilapan pengiraan ke, tersilap eja ke, minta maaf sebab kadang kita digairah bercakap, kita tak perasan kita tersilap. Okay, maklumlah, cikgu pun hanya insan biasa. Kadang-kadang kita juga ada melakukan kesilapan. Okay, apa lagi nak cakap? Okay, terakhir sekali, kalaulah adik-adik rasa, adik-adik rasa video ini dapat membantu adik untuk membuat rujukan di asrama ataupun di rumah dan rasanya baik untuk adik, share lah sebanyak yang mungkin dengan rakan-rakan adik supaya kita sama-sama berkongsi ilmu untuk mencapai pencapaian yang terbaik dalam matematik tambahan dan dalam exam SPM amnya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam lesson yang akan datang, insya-Allah. Bye.